Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy selalu. Jangan sedih-sedih dan jangan korang stress, okay? Because it's not good for your health. And trust me on this because it is a true story. Okay guys, kisah yang Giz akan ceritakan untuk korang dalam video kali ni adalah berkenaan tentang kisah 5 orang yang pernah hilang dalam jangka masa berbulan-bulan, dan ada juga yang mengambil masa bertahun-tahun, sampaikan ada pihak yang telah mengesyaki yang mereka ni telah mati ataupun meninggal dunia. But in the end, mereka ni sebenarnya masih lagi hidup guys. Okay, Giz tak nak buang masa korang semua. Macam biasa, my name is Gizri and this is the story. Tanya Kutch ataupun nama sebenarnya Tanya Nicole Kutch dilaporkan hilang pada 10 Februari tahun 1996, iaitu sewaktu dia berusia 15 tahun guys. Pada 6 bulan sebelum kehilangan Tanya ni, dia sebenarnya telah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Thomas Hoss, yang mana dia ni bekerja sebagai pengawal keselamatan dekat sekolah Tanya. Pada mulanya Tanya dan juga Thomas ni hanyalah sebagai kawan sahaja tau. Dikenal macam-macam tu je guys, tapi lama kelamaan hubungan mereka berdua ni menjadi semakin rapat sehinggalah pada suatu hari ni mereka berdua ni bercinta. Pada waktu itulah si Thomas ni telah mengarahkan si Tanya untuk melarikan diri dari rumah untuk tinggal bersama dengan dia. Dan Tanya pada waktu itu bersetuju, dan ini merupakan penjelasan sebenar kenapa si Tanya ni hilang pada waktu itu. Ternyata kehidupan Tanya bersama Thomas taklah seindah seperti yang dia fikirkan. Okay, dia tak macam oh good, oh best. Tak guys, tak macam tu. Dan setibanya si Tanya ni dekat rumah Thomas, dia sebenarnya telah dikurung secara rahsia dalam sebuah bilik tau. Dan Tanya telah dijadikan mangsa penderaan seksual secara berterusan oleh si Thomas. Dia dilarang untuk keluar dari bilik tu. Malah dia juga dipaksa untuk membuang air kecil dan besar di dalam baldi yang telah disediakan oleh si Thomas tu guys. Memang sampai tahap macam tu sekali dia buat si Tanya ni. Dan sementara kehilangan si Tanya ni, keluarga dia semakin berputus asa tau untuk mencari Tanya. Sebab dia orang cari tapi tetap tak jumpa guys. So diorang dah macam give up, sehinggalah 4 tahun dia dikurung dalam bilik tu. Si Tanya ni telah diperkenalkan oleh Thomas kepada keluarga Thomas, tapi pada waktu tu dia telah menukar identiti Tanya kepada Nikki Allen. Pada waktu tu si Tanya ni telah ditukarkan nama oleh si Thomas ni dengan nama Nikki Allen tau. Dan pada waktu ni juga sebenarnya Tanya telah diberikan sedikit kelonggaran oleh Thomas, di mana dia dibenarkan untuk keluar dari rumah, namun dengan beberapa peraturan masa yang sangat-sangat ketat. Dan sehinggalah tahun 2006, Tanya telah menyedari bahawa sekarang tiba masanya untuk dia pergi melarikan diri, dan dia berjaya melarikan diri dengan bantuan seorang pekerja dekat sebuah kedai runcit. Dan pada waktu itu Tanya telah memberitahu pekerja tersebut yang dia sebenarnya Tanya Kutch ataupun Tanya Nicole Kutch. Dan dipendekkan cerita guys, Thomas Hoss ni telah berjaya ditangkap oleh pihak polis dan kemudiannya telah dijatuhkan hukuman penjara sehingga 10 hingga 15 tahun. Kisah yang seterusnya ini adalah berkenaan dengan seorang lelaki yang bernama Steven Kubacki, di mana dia telah dilaporkan hilang pada bulan Februari tahun 1978, iaitu sewaktu dia bermain ski di sebuah kawasan bersalji yang terletak di Michigan, Amerika Syarikat. Dan lokasi terakhir Steven ni sebenarnya telah dikesan di sebuah tasik yang dinamakan Lake Michigan. So pada waktu itu pihak berkuasa ataupun pihak yang mencari si Steven ni mempercayai bahawa dia ni sebenarnya telah mati lemas dekat tasik itu. Tapi guys, selepas 15 bulan kemudian, kira macam setahun lebih lepas tu, Steven Kubacki ni tiba-tiba muncul dekat depan pintu rumah bapaknya tau. Bapak dia terkejut lah tengok,
Steven? Kira macam tu lah bapak dia terkejut tau. So pada waktu tu bapa si Steven ni dia telah bertanya kepada Steven apa yang dah jadi tau. Tapi Steven mendakwa yang dia langsung tak mengingati apa-apa yang berlaku tau. Setakat yang dia ingat, dia telah terbangun di sebuah kawasan padang rumput yang terletak kira-kira 65 km dari rumah bapaknya. Dan sebelah dia tu, time dia bangun tu, dia terjumpa sebuah beg yang berisi peta tau. Tapi beg tu bukanlah kepunyaan Steven. Dan dipendekkan cerita guys, semenjak Steven ni dijumpai, dia bertindak untuk mengunci mulut dia tau. Dia tak pernah berkongsi dengan sesiapa pun tentang cerita yang dia hilang sebelum ni. Seperti ada sesuatu yang dia cuba sembunyikan. Jadi tak ada seorang pun tahu apa yang sebenarnya telah berlaku terhadap Steven. Dalam pada masa yang sama juga guys, kisah Steven ni begitu popular dalam komuniti pengkaji paranormal. Kerana Lake Michigan, tempat yang dia hilang tu, dikatakan mempunyai misteri dia yang tersendiri tau. So pengkaji paranormal ni beranggapan bahawa Steven ni sebenarnya telah disembunyikan ataupun sesuatu misteri yang telah berlaku. Tetapi ada juga pihak yang berpendapat bahawa kejadian kehilangan Steven ni ada kaitan dengan penyakit mental yang telah dihadapi oleh Steven. Kejadian ini berlaku pada tahun 2017 di mana seorang lelaki warga Kanada yang dilaporkan hilang sejak dari tahun 2012 iaitu bernama Anton Pilipa telah ditemui oleh pihak polis berhampiran di kawasan hutan Amazon, Brazil. Sewaktu penemuan dia tu, Anton kelihatan dalam keadaan yang sangat tak terurus tau, dengan pakaian yang lusuh serta berkaki ayam. Dan pada waktu tu dia terus ditahan oleh pihak polis dan dibawa ke hospital selepas dia tak dapat nak tunjukkan sebarang identiti ataupun dokumen pengenalan diri dia. Abang kepada Anton iaitu Stephen Pilipa memberitahu bahawa adiknya sebenarnya menghidapi penyakit skizofrenia, di mana pada waktu tu dia telah keluar dari rumah untuk menyelesaikan satu misi yang sangat pelik guys. Korang nak tahu tak misi apa yang dia cuba selesaikan? Si Anton ni guys, dia sebenarnya telah keluar dari rumah tu untuk pergi ke perpustakaan negara Buenos Aires, Argentina hanya dengan berjalan kaki tau. Jalan kaki je guys. Dan dipendekkan cerita, selepas dia sampai dekat perpustakaan Buenos Aires tu, orang dekat situ tak benarkan dia masuk sebab dia tak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri. Dan selepas tu bermulalah cerita pengambaraan si Anton Pilipa ni. Selepas dihalang oleh pihak untuk memasuki perpustakaan Buenos Aires tu, si Anton Pilipa ni terus pergi ke Brazil guys dengan berjalan kaki tau. Dalam pada masa yang sama juga, keluarga si Anton ni telah melaporkan kejadian Anton kepada pihak polis, dan daripada situ ke semua orang yang berada dekat tempat tu, pihak polis telah cuba untuk mencari Anton, namun tak ada sebarang petunjuk pun dapat dijumpai. Sehinggalah pada satu ketika tu, keluarga Anton ni diorang hampir berputus asa tau. Korang bayangkanlah Anton telah merentasi 2 buah benua hanya dengan berjalan kaki sejauh 10,460 km guys. Bermula dari Kanada, Amerika Syarikat, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Argentina dan terakhirnya Brazil. Korang bayangkanlah dengan berjalan kaki tu guys. Dan difahamkan juga Anton ni hanya mengutip makanan dalam tong sampah dan memetik buah-buahan untuk dia terus hidup, untuk dia makan. Walau bagaimanapun masih ada lagi pihak yang berpendapat bahawa kisah Anton ni tak masuk akal tau. Yelah sebab macam mana dia nak pergi lepaskan diri daripada negara-negara ni, nak kena tunjuk dokumen pengenalan diri kan. So ada pihak yang macam mencurigai cerita si Anton ni sebenarnya. Pada tahun 1987, seorang bayi perempuan berusia 19 hari iaitu Carlina White telah diculik oleh seorang wanita di sebuah hospital yang terletak di kawasan New York. Dan kejadian ini sebenarnya merupakan kes penculikan bayi yang pertama berlaku dekat area tu. Dan dipendekkan cerita guys, pada tahun 2005, seorang gadis pada waktu tu yang berusia 17 tahun bernama Nettie Nance yang sedang mengandung, dia tengah pregnant time tu, telah meminta sijil kelahirannya daripada ibunya bagi tujuan berkaitan insurans kesihatan. Dan selepas Nettie menyerahkan sijil kelahirannya tu kepada pihak hospital, dia telah dituduh melakukan pemalsuan identiti. Kenapa pula guys? Dia rasa pening lah.
apa hal pula kan? Lebih kurang macam itulah apa yang si Nettie ni fikir. So pada waktu tu si Nettie ni dia rasa tak puas hati tau. Lalu dia pergi tanya ibu dia apa yang dah jadi sebenarnya. Kenapa pihak hospital mengatakan yang sijil lahir itu merupakan sijil yang palsu? Dan akhirnya guys, ibunya pada waktu tu yang bernama Anne Hathaway memberitahu perkara yang sebenarnya. Dia cakap dekat Nettie yang dia sebenarnya telah ditinggalkan sewaktu dia masih lagi bayi oleh ibu kandungnya yang juga merupakan seorang penagih dadah. Dan sehinggalah Nettie berusia 23 tahun guys, dia melakukan usaha pencarian ibu kandungnya sendiri dengan mencari maklumat menerusi pangkalan data National Center for Missing and Exploited Children for help. Dan pencarian tu dibuat selepas Nettie ni dia rasa macam jawapan Anne Hathaway tu, iaitu ibu dia tu, macam tak masuk akal tau. Dia nampak macam berbohong tau dengan si Nettie ni. And that was why dia rasa curious. So dia tak puas hati, dia pergi cari lagi guys. Dan akhirnya usaha Nettie ni telah membuahkan hasil apabila dia disahkan sebagai Carlina White, iaitu bayi perempuan yang hilang pada tahun 1987. Dan selepas kejadian tu, Nettie bertemu semula dengan ibu bapa kandungnya hanya selepas 23 tahun. Korang bayangkan berapa lama tu. Dan sementara tu Anne Hathaway telah dibicarakan dan dihukum penjara selama 12 tahun di atas kesalahan melakukan penculikan. Kejadian ini berlaku pada tahun 2002 di mana seorang lelaki yang bernama John Darwin yang juga merupakan bekas guru dan pegawai penjara telah pergi mengayuh sampan di kawasan lautan yang tak jauh dari rumahnya. Tapi apa yang berlaku selepas tu, dia dilaporkan hilang oleh isteri dia tahu. Dan semenjak kehilangan dia ni, operasi pencarian John terus dilakukan secara serta-merta dan juga besar-besaran. Tapi guys, setelah sekian lama pihak berkuasa cuba untuk mencari si John ni, dia tak dijumpai tahu. Dan akhirnya John telah diisytiharkan mati tanpa sebarang penemuan jasad. Dan selepas kematian John ni, isteri dia pada waktu tu yang bernama Anne Darwin telah menerima wang insurans hayat, pencen dan beberapa lagi jenis tuntutan yang lain. Dipendekkan cerita, lebih kurang 5 tahun selepas kejadian kematian John ni telah muncul semula tahu dekat balai polis. Dan pada waktu tu dia mendakwa yang dia langsung tak ingat apa-apa yang dah berlaku. Walau bagaimanapun, John masih lagi dapat memberikan butiran peribadinya seperti nama penuh dan juga tarikh lahir. Dan dia juga tak sedar yang pihak polis sebenarnya curious tahu tentang kehilangan dia selama ni. Dan berdasarkan siasatan pihak polis, John ni sebenarnya masih lagi hidup tahu dengan menggunakan identiti baru sebagai John Jones. Dan selain tu, gambar yang diambil pada tahun 2006, iaitu pada tahun kehilangan John ni, dia dilihat bersama dengan isterinya si Anne ni sedang bergambar dengan seorang ejen hartanah di Panama, walaupun pada waktu tu dia telah dilaporkan mati dan juga hilang guys. So dari situ pihak polis memang dah curious, something was not right. Lebih kurang macam tu lah. Dan setelah disoal siasat berkali-kali oleh pihak polis, akhirnya John mengaku yang dia sengaja memalsukan kematian dia kerana sebab untuk dia bayar hutang dia yang sangat-sangat banyak guys. So lepas dia mati tu, dapatlah isteri dia ni claim duit tu and bayar hutang. That was why the reason dia buat semua benda ni. Dan akhirnya John dan juga Anne telah ditangkap oleh pihak polis dan didapati bersalah. Mereka berdua ni telah dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun tahu di atas kesalahan memalsukan kematian. Walau bagaimanapun, hubungan mereka berdua ni taklah berkekalan kerana difahamkan selepas je kejadian ni kedua-duanya telah bercerai guys. Sebab kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. So tak baik menipu tau, lagi-lagi benda-benda macam ni. Aduh yai. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang sanggup tengok video ni sampai habis. Thank you so much guys. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and your family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.